Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang saya kasihi tuan-tuan sidang pendengar, penuntun yang setia, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana dengan limpah kurnianya kita sekali lagi dapat berada di dalam satu majlis zikrullah, majlis untuk kita nak mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba kepada Allah yang duduk tinggal di atas muka bumi ini, yang mempunyai tanggungjawab kita ialah sebagai khalifah di atas muka bumi ini untuk kita iqamatuddin, menegakkan agama dan menguruskan agama itu, menguruskan dunia ini dengan agama. Maka alhamdulillah kita diberikan Allah Ta'ala juga kesihatan tubuh badan untuk kita bersama-sama pada malam pagi yang bahagia ini, untuk kita berada di dalam satu majlis yang Allah Subhanahu wa taala suka, iaitu majlis ilmu. Ini yang kita nak, iaitu majlis mengingatkan di kalangan kita. Bukan berarti apa yang saya peringatkan kepada tuan-tuan ini saya adalah merupakan orang terbaik, tidak. Kita sama-sama kita kena bina diri kita, kerana kita tahu amalan kita inilah sendiri buat, sendiri yang dapat. Kalau kita tidak buat, maka kitalah yang akan menanggung segala dosa ataupun bebanan-bebanan ini yang dipikulnya ialah kepada kita semua. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pada hari ini kita akan bicarakan berkenaan dengan macam mana adab-adab kita berdoa. Pertamanya ialah kita memilih waktu berdoa ni tadi. Antaranya waktu yang mustajab dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala makbul. Waktunya apa dia? Iaitu pada hari Arafah. Pada hari Arafah ialah merupakan hari yang terbaik untuk kita berdoa, kerana kita tahu macam Nabi SAW menyebut tentang Al-Hajju Arafah. Haji itu merupakan Arafah, dan ia adalah merupakan salah satu daripada rukun haji. Apabila kita menunaikan ibadat haji, untuk kita berada di Arafah itu adalah merupakan salah satu daripada rukun. Maka di antara waktu-waktu yang kita kena lihat ialah hari Arafah ni di antara doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala mustajab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia kata afdhalu du'a du'a'u yaumil Arafah. Doa apa yang dikatakan sebaik-baik doa itu ialah doa yaumul Arafah, doa pada hari Arafah. Itu yang kita kena ambil perhatian, kerana di antara doa-doa yang mustajab. Kalau kita tengok di dalam sejarah bagaimana Nabi SAW baginda berdoa daripada waktu masuk waktu wukuf di Arafah sampailah tenggelam, baginda berdoa, baginda berzikir, kerana itu antara waktunya. Macam mana pula ustaz yang kita tak pergi ke Mekah, insya-Allah kita ambil kesempatan daripada hari wukuf di Arafah, walaupun kita duduk di Malaysia, kita juga boleh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
kerana doa itu adalah sempena dengan sempena rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang pergi menunaikan haji di Arafah, maka kita juga boleh untuk berdoa supaya doa kita itu mustajab, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah antaranya ialah pada ketika hari Arafah itu sendiri. Yang keduanya ialah pada memilih waktu yang lain, iaitu di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita telah hurai dulu, bagaimana bulan orang yang berpuasa ni di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala mustajab. Salasatun la turaddu da'watuhum, as-saim hatta yuftir, wal imamul adil, wa da'watul mazlum. Ini di antara Nabi SAW baginda menyebut ada 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak tolak doa dia. Antaranya ialah doa orang as-saim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa. Yang keduanya ialah al-imamul adil, pemimpin yang adil juga adalah merupakan doa dia mustajab. Pemimpin yang adil. Sebab tu kalau pemimpin yang zalim, dialah merupakan orang yang akan diazab 2 kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pengikut-pengikut dia sendiri minta supaya dia azab pada dia. Dan yang ketiganya ialah wada'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Ini di antara doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala mustajab. Bisa nak hurai hari ini ialah macam mana di antara waktu yang kita pilihnya ialah bagi dalam bulan Ramadan adalah merupakan di antara doa yang mustajab. Doa yang mustajab, terutama sebab itu ketika terutama dalam keadaan waktu kita nak berbuka, antara waktu yang cukup baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu adalah merupakan waktu yang cukup baik untuk kita melakukan doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita mau, ini yang kita kendaki supaya kita adalah terdiri dari kalangan doa kita ini, doa yang Allah Subhanahu wa taala mustajab doa kita. Ini yang di antara waktu-waktu yang kita sebut sebagai pada hari waktu memilih waktu tadi ialah pada ketika bulan Ramadan. Dan yang ketiganya, doa yang Allah Subhanahu wa taala mustajab lagi ialah doa, iaitu doa pada dini hari, iaitu pada waktu sahur. Ni yang kita katakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, antaranya ialah pada waktu sahur, pada waktu 2/3 malam. Dalam jarak kita katakan dalam pukul 3 ke bawah tu, 3:30, 4 tu di antara antara waktu-waktu yang cukup digalakkan untuk kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia adalah merupakan doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentang apa yang kita katakan sebagai doa pada waktu sahur itu tadi. Maka Nabi SAW dia menyebut dalam satu hadis dia, yanzilullahu ta'ala kulli lailah ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu azza wa jalla man yad'uni fastajib lah, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Hadis muttafaqun alaih, di mana Nabi SAW dia menyebut antaranya ialah baginda menyatakan menurun Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam akan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya ke langit yang pertama ketika tinggal 1/3 malam yang akhir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi dia, marang siapa yang berdoa akan daku, maka aku akan perkenankan baginya.
Dan apa barang siapa yang memohon sesuatu akan daku, maka akan aku berikan kepadanya. Dan barang siapa meminta ampun akan daku, maka aku akan ampunkan baginya. Ini nak menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia akan menerima doa hamba dia di antara waktu-waktu mustajab, kerana setiap malam inilah yang dikatakan setiap malam yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ini berdoa kepada dia, kerana Allah Taala rahmat Allah Taala tu turun. Jangan kita duduk bayangkan bila bahas bab berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebagainya tadi, itu adalah Allah Taala turunnya tu turun yang bukan sama macam kita. Kita tak perlu untuk nak bertanya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamislihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah dia tidak menyamai dengan orang lain. Maka sebab itu tidak timbul berkenaan dengan apa yang kita katakan sebagai orang yang kita nak menyamakan Allah Ta'ala. Kerana sebab apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, apa yang digambarkan, yang terlintas dekat kita, itu bukan Allah Ta'ala. Itu bukan Allah Ta'ala. Kerana apa yang terlintas, apa yang terbayang oleh kita itu bukan Allah. Allah Ta'ala ni dia tidak sama macam makhluk yang lain. Dia tak sama. Dia tak sama. Itu yang perlu kita kena ingat. Jadi waktu tu yang penting pada kita tak perlu nak bincang bab macam mana Allah Ta'ala turun macam mana, itu tak penting. Yang penting kita kena beriman, percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia turun pada waktu sahur, pada waktu 2/3 malam, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustajab. Pasal boleh sebut tu mayad'uni, siapa yang minta kepada aku, fastajibalah, maka dia akan dianugerahkan kepada dia itu, iaitu mustajabnya doa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak menggambarkan tentang bagaimana pentingnya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana doa itu adalah merupakan doa yang amat mustajab, kerana ia adalah merupakan waktu-waktu yang kita tahu inilah waktu yang boleh kita pohon kepada dia. Terutama tuan-tuan, pada ketika dini hari, kita faham bahawasanya apabila kita berdoa tu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustajab doa kita. Doa kita waktu tu Allah Ta'ala akan terima permohonan, permintaan yang kita minta tadi. Kita minta tadi, iaitu apabila kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala makbulkan doa kita. Jikalau waktu macam tu, amat baiklah. Kita minta kepada dia, kita minta kepada Allah. Itu yang diminta, supaya kita bangun malam. Jadi kalau kita ni tak boleh bangun tiap-tiap malam, payah kita mengkurangnya azam seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali pun, kurangnya sebulan sekali, kan. Yang pentingnya kita kena ada azam untuk kita nak bangun malam, supaya kita akan dapat boleh memberikan. Antaranya kita tahu apabila kita lakukan demikian, satunya itu adalah merupakan salah satu daripada cara-cara untuk kita nak mengikhlaskan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana waktu kita tunai solat ketika itu, tidak ada makhluk yang lain melihat, melainkan kita saja yang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang tahu. Pasal sebab itulah Nabi SAW pada peringkat awal, baginda diwajibkan untuk tahajud ni selama setahun. Kerana apa? Kerana baginda akan nak menerima tentang satu tanggungjawab yang besar. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kata Allah, kami akan berikan, bebankan kepada kamu tentang satu tugas tanggungjawab yang berat, tanggungjawab yang besar. Maka waktu itulah kita lihat bagaimana Nabi SAW, maka kita tengok
itu adalah merupakan salah satu daripada doa-doa yang boleh waktu yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ada hajat sebagainya, kalau kita perlukan kepada bantuan Allah Ta'ala, kita bangunlah untuk kita mohon kepada Allah Ta'ala. Lebih lagi pada hari ini, waktu yang Allah Ta'ala, kita, negara kita, dunia pada hari ini timpa dengan balak COVID ni, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu. Kita tak boleh minta pada yang lain. Yang kita pohon, yang kita mintanya ialah kepada Allah. Antara waktunya apa dia? Waktunya iaitu pada dini hari, pada malam hari, iaitu pada ketika waktu sahur. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, "Man yas'aluni fa'u'tiyahu." Siapa yang minta kepada aku, akan aku berikan kepada dia. Kalau kita minta nanti, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Kalau kita minta doa kepada dia, dia akan mustajab doa kita. Kalau kita minta, dia akan beri, fa'u'tiyahu. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia. Ini yang kita mahu dan yang kita kendaki, tuan-tuan. Man yastaghfiruni faghfir lahu. Dan siapa yang memohon keampunan dengan aku, maka aku akan berikan pengampunan kepada dia. Ya, sebagaimana yang kita tahu, kita adalah merupakan orang yang ada dosa, ada sebagainya, iaitu ialah merupakan orang yang perlu kita mohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita tengok yang berdasarkan kepada hadis ini. Di antara waktu-waktu yang kita kena pilih ialah waktu yang kita sebut tadi. Yang selain daripada itu ialah kita doa yang, waktu doa yang mustajab juga ialah pada hari Jumaat. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'a illa a'tahu iyah. Di mana au kama qala, mana Nabi kata di dalamnya, mana dalam hari Jumaat itu ada satu masa yang mana itu adalah merupakan yang waktu itu apabila hamba aku bangun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan beri kepada hambanya. Maka hari Jumaat macam besok, di antara waktu yang kita berdoa, selain daripada pada waktu malamnya kita membaca surah Al-Kahfi, dan juga kita baca Yasin sebagainya, maka kita lakukan ini. Di antaranya kita banyak untuk berdoa dan juga kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini kita katakan tadi, waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita yang terbaik untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itulah di antara pagi ni yang boleh kita bincang bersama-sama, kita mengambil kesempatan istifadah daripada apa yang dibicarakan pada hari ini, untuk kita melihat tentang betapa kehidupan kita ini kehidupan yang tidak boleh kita lari dengan Allah, iaitu antaranya kita mohon, kita berhubung dengan Allah ialah melalui doa. Allah Ta'ala suka kita minta kepada dia, Allah Ta'ala suka kita berhubung dengan dia direct terus. Allah Ta'ala sayang kepada hambanya yang memohon kepadanya dengan secara langsung. Jadi semoga kita terdiri dari kalangan hamba yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita mengakhiri kuliah kita ini dengan sama-sama kita membaca Fatihah untuk ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia, agar mereka sonok duduk di dalam kubur, kerana anak-anak dia duduk atas dunia ini ingat kepada dia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampun dosa ibu bapa kami yang melihara kami daripada kecil hingga dewasa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kubur ibu bapa kami daripada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan jadikan kubur ibu bapa kami daripada lubang neraka, ya Allah. Permudahkanlah perhitungan hisab terhadap mereka berdua, ya Allah.
Jangan engkau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami derhaka kepadamu, ya Allah. Jangan engkau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami tidak sempat bertaubat terhadap kesalahan dan dosa yang kami lakukan padamu, ya Allah. Anugerahkanlah kepada anak kami, anugerahkanlah kepada kami zuriat keturunan yang saleh yang akan dapat mendoakan kepada kami ketika kami berada dalam kubur nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jauhkanlah anak kami terlibat dengan kancah zina, ya Allah. Jauhkanlah anak dan keturunan kami terlibat dengan pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestin yang mempertahankan bumi Aqsa, ya Allah. Hantarkanlah tentera-tentera malaikat-Mu untuk mengalahkan tentera-tentera Zionis Yahudi laknatullah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah kepada kami kekuatan, kesihatan, dan jauhkanlah wabak COVID yang berlaku terhadap diri kami, anak isteri kami, anak menantu kami, kaum keluarga kami, jiran tetangga kami, agar wabak ini diangkat oleh-Mu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. InsyaAllah kita jumpa lagi, ya.